Okay, Assalamualaikum and very good day everyone. So, sorry first of all sebab terpaksa cancel kelas last Thursday. Dah lambat sikit saya siapkan video ni. Okay, so sepatutnya last Thursday kita belajar tentang equation of a straight line. Sebelum ni kita belajar tentang macam mana kita nak mencari distance, jarak di antara 2 point, macam mana kita nak cari titik tengah midpoint apabila diberi 2 point. So kita nak cari titik tengah yang menghubungkan straight line, yang titik tengah straight line yang menghubungkan 2 midpoint. Okay, and then kita belajar macam mana kita nak mencari gradient. Gradient itu adalah kecerunan atau dipanggil juga sebagai slope. Okay, so formula untuk gradient ada 2. Yang pertama, kalau awak diberi 2 point, okay, so katakanlah point yang pertama adalah point A, di mana point A ini adalah X1, Y1. Kemudian kita ada point yang kedua. Okay, point kita yang kedua adalah point B, X2, Y2. So macam mana kita nak cari kecerunan untuk garis yang menghubungkan 2 point ini adalah formulanya yang pertama. Awak boleh guna formula Y2 tolak Y1 sebelum tu. Okay, simbol kecerunan adalah M. Okay, so M sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1. Ataupun kita ada formula yang kedua, di mana untuk kita mencari kecerunan, if you ada garisan yang intercept dengan paksi Y dan paksi X. Apa maksud intercept? Maksud dia bertindan. Kita ada point Y, kita ada point X. So kecerunan dia adalah negatif Y over X. Okay, negatif Y over X. Y itu adalah nilai Y, X itu adalah nilai X yang bertindan dengan garisan awak. So itu adalah 2 formula untuk kita mencari gradient. Dan kita belajar juga beberapa kriteria gradient, di mana kriteria yang pertama adalah if you have 2 parallel line, 2 garisan yang selari. Okay, so bila awak ada 2 garisan yang selari, katakanlah kecerunan garisan pertama ni M1, kecerunan garisan kedua ni M2. So katakanlah garisan ini selari. Okay, selari. So kecerunan garisan pertama sebenarnya sama dengan kecerunan garisan kedua. Kalau garisan pertama ni kecerunannya 3, garisan kedua ni pun kecerunannya 3. Tetapi kalau kita punya garisan itu perpendicular ataupun berserenjang. Okay, berserenjang. Okay, katakanlah ini adalah gradient garisan pertama M1, gradient garisan kedua M2. So M1 adalah M1 adalah negatif 1 bahagi M2. Ataupun hubungan dia, kalau kita darabkan M1 dengan M2, awak akan dapat negatif 1. So katakanlah awak diberi hanya satu kecerunan, M1 sama dengan 3. Dia suruh kita cari M2. Dia bagi tahu kita garisan ni berserenjang, perpendicular. So macam mana kita nak cari M2? Kita tahu M1 darab dengan M2, kita dapat negatif 1. So M1 kita tahu 3. 3 darab dengan M2 sama dengan 1. Bukan 1, negatif 1. Okay. Sama dengan negatif 1. So macam mana nak cari M2? Kita pindahkan 3. 3 ni darab, pindah sebelah jadi bahagi. So dia jadi negatif 1 over 3. So ini cara nak cari kecerunan bila diberitahu kepada kita yang garisan itu perpendicular. Kemudian kita belajar beberapa kriteria kecerunan juga, di mana kecerunan kalau dia menaik daripada kiri ke kanan, okey, awak tengok dia punya pattern menaik, ini adalah kecerunannya mesti besar daripada kosong. Tetapi kalau daripada kiri ke kanan, awak tengok pattern dia menurun, so kecerunan dia mesti kurang daripada kosong, negatif lah. Okay, ataupun awak tengok dia garisan yang mendatar, horizontal, so ini kecerunan dia sama dengan kosong, dia tiada kecerunan. Tetapi kalau kita ada vertical, yang ini kecerunannya adalah undefined, tak dapat dikenal pasti. Okay, kecerunan ini tidak dapat dikenal pasti. So ini adalah cara mencari kecerunan yang kita belajar sebelum ni. So hari ni apa yang kita nak belajar adalah macam mana kita nak bentukkan equation persamaan untuk garis lurus, di mana garis lurus itu maafkan saya
COVID ni sangatlah jahat. Sakit tau. So awak kena jaga diri awak baik. It's so struggle nak melayan COVID ni. Okay, so kita ada garisan. Okay, and then di atas garisan kita ada 2 point. Katakanlah point kita yang pertama, point A, X1 dengan Y1. Point kita yang kedua adalah point B, X2 dengan Y2. Okay, so kita ada line yang menyambung kedua-dua point ini. So sekarang ni, kita nak cari persamaan yang mewakili kita punya line. Okay, itu yang dipanggil sebagai equation of a straight line. So equation of straight line ni adalah equation of a line yang menyambung dua titik yang awak ada. Okay, so dia ada beberapa cara nak cari equation of a straight line. Dia ada formula dia, bergantung kepada maklumat yang awak ada. Yang pertama, kalau awak dah diberi satu kecerunan gradient dan juga one point, satu point, any point, point A ke point B. Okay, dah diberi kecerunan, okay, dan juga one point. Contohnya soalan kata diberi kecerunan garis adalah M sama dengan 3 di mana garis itu passes through a point A 3, 2 contohnya. Okay, diberi kepada awak kecerunan, diberi awak point. Okay, so awak boleh cari persamaan garis lurus dengan menggunakan formula ini, di mana formulanya adalah Y tolak Y1 sama dengan M X tolak X1. So dalam formula ini, apa yang awak kena ganti cuma nilai Y1, nilai M dengan nilai X1. Mana nak dapat daripada yang dia bagi ni? Ini M, ini X1, ini Y1. Awak hanya perlukan satu point. Kalau dia bagi awak 2 point, awak boleh ambil mana-mana point. Tak kisah, dia tak ada salah, tak ada betul. Okay, kalau katakanlah dia bagi kita 2 point, point A dan point B, you boleh choose point A atau you boleh choose point B. Dua-dua betul. Okay, so bila kita gantikan, kita akan dapat Y tolak 2 sama dengan 3X tolak 3. Okay, and then kita boleh expand. So 3 darab X, sini ada Y tolak 2. 3 darab X, 3X. 3 darab negatif 3 adalah negatif 9. Lepas tu kita pindahkan negatif 2 ke sebelah, dia jadi tambah. So kita ada Y sama dengan 3X tolak 9 tambah 2. So Y sama dengan 3X tolak 7. So ini adalah persamaan garis lurus, equation of a straight line, di mana secara general sebenarnya equation of a straight line bentuknya adalah Y sama dengan MX plus C. Okey, di mana M ini adalah kecerunan dan C ini adalah Y intercept. Okey, ini adalah gradient dan ini adalah Y intercept. Okey, Y intercept. Okey, so kalau awak tengok kat sini, gradient dia 3, betul lah macam dibagi tadi, dan Y intercept kita adalah negatif 7. Maksudnya di atas graf, okey, garisan kita itu dia melalui Y sama dengan negatif 7. So mungkin garisan kita tu macam ni, mungkin lah. Okey, mungkin. Okey, so dia melalui Y sama dengan negatif 7. That's why Y intercept dia adalah negatif 7. So awak kena ingat di mana general form, bentuk secara general untuk equation of a straight line adalah Y sama dengan MX plus C. Okey, di mana M ini adalah kecerunan dan C ini adalah Y intercept. Okay, so macam mana kita nak dapatkan equation of straight line ini? Menggunakan formula-formula yang ada ni lah. Kalau tadi dia bagi kita satu kecerunan dan satu point. Okay, yang kedua, dia tak bagi kecerunan tapi dia bagi 2 point. Macam mana kita nak buat? So kalau dia tak bagi kecerunan, dia bagi 2 point, awak boleh guna formula ini. Tapi saya suggest tak payah ingat banyak-banyak. Ingat sahaja formula yang pertama ni. Kalau dia bagi awak 2 point, awak boleh cari kecerunan dulu. Okay, kalau awak tengok sini pun formula kecerunan sama je sebenarnya. Okay, so kalau dia bagi kita 2 point, contohnya dia kata find a straight line that passes through point A 3, 2 and point B negative 8, 3. Contoh. Okay, macam mana kita nak cari straight line? Awak ingat straight line perlukan 1 point. Okay, kita dah ada 2 point. So kita boleh ambil mana-mana. Nak ambil yang ini pun boleh, nak ambil yang ini pun boleh. Settle.
dan dia perlukan M. So apa yang kita kena cari adalah kita kena cari apa dia nilai M. Nak cari nilai M macam mana? Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. So ini kita punya X1, X2, Y2. Ini kita punya X1, Y1. So kita cari dulu M. M sama dengan 3 tolak 2 bahagi negatif 8 tolak 3. So kita ada sini 3 tolak 2, 1. Negatif 8 tolak 3, negatif 11. So M kita adalah negatif 1/11. So bila kita dah ada M, kita bolehlah guna formula yang pertama ni. Masukkan saja. Okey. Y tolak Y1 sama dengan M X tolak X1. So Y1 dengan X1 ni awak boleh ambil mana-mana. Nak ambil ni pun boleh, nak ambil ni pun boleh. Katakanlah kita ambil point A. So kita ada Y tolak Y1 adalah 2 sama dengan M. M kita dah cari negatif 1/11. X tolak X1 kita 3. Okay. And then kita kembangkan. So kita ada Y tolak 2 sama dengan darab negatif 1/11 X. Negatif 1/11 darab negatif 3. Positif 3/11. Okay. Lepas tu awak boleh pindahkan. Okay. Ataupun awak darab semua ni dengan 11. So yang ni habis yang bawah ni. So belah sini pun awak kena darab dengan 11. So apa yang awak akan dapat adalah 11Y didarab kan. So ni darab dengan ni dapat negatif 22. Sama dengan ni dah potong lah. Sebab 11 dengan 11 kita boleh potong. Negatif X tambah dengan 3. Ini pun potong. Okay. So sekarang pindahkan negatif 22 ni pergi sebelah. So awak ada 11Y sama dengan negatif X tambah 3 tambah 22. Okay, so awak ada 11Y sama dengan negatif X tambah 25. Kita nak Y kan? So pindah balik sebelah. Ni darab pindah sebelah jadi bahagi. So Y sama dengan negatif X/11 tambah 25/11. So kalau awak tengok okay, awak comparekan dengan Y sama dengan MX plus C. So M kita berapa? M kita adalah negatif 1/11. Sama yang macam kita dapat tadi. Dan C kita adalah 25/11. Ini adalah Y intercept. Okay. So inilah dia persamaan garis lurus. Ini dia persamaan garis lurus kita. Okay. So ini case yang pertama tadi. Dia bagi satu kecerunan 1 point. Okay. Kita guna formula Y tolak Y1 sama dengan M X tolak X1. Lepas tu kalau dia bagi 2 point, okay, saya suggest awak cari kecerunan menggunakan 2 point ni. Guna formula Y2 minus Y1 bahagi X2 minus X1. Kemudian guna formula yang sama. Y tolak Y1 sama dengan M X tolak X1. So tak payah pening-pening. Okay. So kita akan dapat kita punya persamaan. Okey. Yang ketiga, bila dia bagi kita X-intercept dan Y-intercept. X-intercept dan juga Y-intercept. Okey, maksudnya contoh Contoh soalan bagi kita macam ni. Dia bagi macam ni je, dia bagi gambar rajah je. 3, sini 5 dia kata. Okay. X-intercept dengan Y-intercept. Okay. So bila dia bagi macam ni, dia suruh kita cari persamaan garis lurus. Okay. Di mana garis lurus ni melalui point Y-intercept 3 dan X-intercept 5. So macam mana awak nak cari? Yang ini sangat senang. Kita hanya gunakan formula X over A tambah Y over B sama dengan 1. Di mana okay, A dengan B ini, A ini adalah X intercept. Okay, dan B adalah Y intercept. Okay, so awak ambil sahaja nilai. So X bahagi dengan X intercept 5 tambah dengan Y bahagi dengan Y intercept 3 sama dengan 1. Macam mana ni doktor, tak dapat pun. Okay, kita buat contoh satu. Yang pertama kita kena samakan dia punya denominator. So yang sini darab dengan 3.
Yang ni darab dengan 5. So awak akan dapat 3x per 15 tambah 5y per 15 sama dengan 1. Kemudian the whole thing here darab dengan 15. So belah sini pun darab dengan 15. So yang ini boleh potong lah 15 dia. Okay, so kita ada 3x tambah 5y sama dengan 15. Lepas tu kita bawa yang ni pergi sebelah sebab kita nak y jadi subjek. Okay, so kita ada 5y sama dengan negatif 3x tambah 15. And then pindahkan 5 ni darab pergi sebelah jadi bahagi. So y sama dengan negatif 3x tambah 15 bahagi dengan 5. So kita dapatlah y sama dengan negatif 3 per 5x. Saya pecahkan. Okay, saya pecahkan. Bagi seorang satu denominator. So 15 bahagi 5 tambah dengan 3. So inilah kita punya equation. Y sama dengan mx plus c. So kalau awak tengok, kecerunan dia adalah negatif 3 per 5 M. Dan C ini adalah y-intercept. Betul tak? Y-intercept 3. Betul? Ni y-intercept 3. Betul tak dia punya kecerunan negatif 3 per 5? Ingat balik. Formula nak cari kecerunan kalau kita ada y-intercept adalah negatif y over x. So y kita 3, negatif 3, x kita 5. So ini kecerunan kita. Sama macam kita dapat dalam persamaan ini. Okay. So ini adalah formula yang kita kena guna bila kita ada x-intercept dan y-intercept. Itu yang ketiga. Okey. Dan yang keempat adalah kalau awak diberi kecerunan dan awak diberi intersection of a line. Dia dah bagi tahu terus apa dia kecerunan, apa dia y-intercept, masuklah saja dalam formula. Contohnya dia kata kecerunan garis itu adalah 3 dan y-intercept dia adalah 2. So masuk je lah dalam persamaan garis lurus mx plus c. So m kita 3x, c kita 2. So ini adalah persamaan garis lurus. Okay, so dia ada 4 formula. Tapi saya dah ringkaskan yang ni guna formula yang sama. So 3 formula yang kita nak kena guna. Okay, untuk kita cari persamaan garis lurus kalau diberi sesuatu information. Kita akan tengok contoh sekejap lagi.